Engkau tolong kami Tuhan. Kami serahkan juga kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam berita anugerah. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. 约翰一书第4章16节，神爱我们的心，我们也知道也信，神就是爱，就在爱里面的，就是住在他里，在神里面，神也住在他里面。这是上帝的恩典信息。感谢上帝。Tetap berdiri, kita naikkan pujian Kau yang terbaik. 我们一起来唱《羔羊terbaik》。Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu.
dan berefleksi daripada 我们 firman-Mu. 要思想你的话， Berkata-katalah kepada kami. 求主亲自对我们每一个人说话， Kami siap mendengar. 我们预备心听你的话。 Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. 我们把这一段听到的时间交给我们的主耶稣，我们的救赎主。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita buka Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 13. 弟兄姐妹们，打开圣经马可福音第6章1到第13节。 Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang bahasa Mandarin bisa menyimaknya. 马可福音6章1到13节，单单用印尼文来念，然后用中文的可以自己看。 Markus pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya." Bagian yang kedua, ayat 6b sampai 13, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengutus ke-12 lasur. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心的人有福了。哈利路亚。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dari bacaan Injil pada hari ini adalah keteguhan seorang pembawa berita. 弟兄姐妹们，我们今天讲到的主题就是使者的坚定。 Saudara, yang dimaksud dengan seorang pembawa berita ini adalah orang yang membawa kabar baik, orang yang memberitakan Injil, orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 使者是意味着一个传福音、把好信息、把神的话传递出去的人。 Saudara, ketika sinode memberikan judul perikop
bacaan leksionari Injil pada hari ini, keteguhan seorang pembawa berita, maka dari kata keteguhan itu tersirat sebuah makna. 当大会定下这个主题“使者的坚定”的时候，这个坚定有自己的含义。 Bahwa seorang pembawa berita harus memiliki hati yang teguh. 一个传递信息的使者，他必须有一个坚定的心。 Ketika diangkat tema keteguhan seorang pembawa berita, maka tersirat bahwa tugas seorang pembawa berita itu tidak mudah. 使者的坚定这个主题告诉我们说，一个使者的责任并不是简单的一个责任。 Keteguhan berarti adanya perjuangan. 坚定的含义就是有奋斗， Keteguhan berarti adanya hambatan dan halangan. 奋斗因为有障碍、有拦阻。 Ketika kita melihat akan Yesus mengutus ke-12 murid untuk membawa pesan, memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan. 当我们看到主耶稣他差派12个门徒要去传福音，把真理传递出去的时候， Maka Yesus sudah berbicara dan menyiratkan bahwa engkau harus teguh hati. 主耶稣已经告诉他们了，他们必须有一个坚定的心。 Dan Yesus mengatakan bahwa nanti kamu akan ditolak, tidak diterima. 耶稣告诉他们，提醒他们，他们将会被怨弃、被拒绝、不被接待。 Di dalam mempersiapkan para murid, Yesus sudah membangun keteguhan itu. 当预备门徒们的时候，主耶稣已经建立门徒们有一个坚定的心。 Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Yesus menyiapkan ke-12 murid itu. 所以我们看主耶稣如何预备门徒的心。 Yesus berkata, Yesus berpesan kepada mereka apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. 主耶稣告诉他们，他们要带的东西是什么，不用带的东西是什么。 Apa yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai ketika kamu membawa pesan itu. 当他们要传达信息的时候，他们必须可以穿什么，不用穿什么。 Saudara, Yesus hendak membangun keteguhan seorang pembawa berita dari para murid. 主耶稣要在他的门徒一个使者的身上建立他一个坚定的心。 Dia ingin melatih karakter rendah hati. 他要操练他们要有一个谦卑的心， Dia ingin melatih kesediaan mengorbankan diri. 他要操练他们要有一个愿意牺牲的心， Dia ingin melatih komitmen sang pembawa berita itu untuk senantiasa mengandalkan pemeliharaan Allah. 他要操练门徒们有一个决心，时常倚靠神的保守。 Dan Yesus juga berpesan, dimanapun orang menerima kamu, jangan milih tempat tinggal, tinggallah dengan orang yang menerima kamu. 主耶稣也嘱咐他们说，他们不要在意住什么地方，要跟他们住在一起。 Saudara, Yesus melatih semangat pengabdian diri tanpa memilih-milih tempat tinggal. 耶稣操练他们有一个服侍的精神，不在意他们要住在哪里。 Dan ini dalam rangka membangun keteguhan seorang pembawa berita. 这就是建立一个使者的坚定的心。 Dan Yesus berkata, kamu pasti akan ada yang menolak kamu. 主耶稣告诉他们，提醒他们，他们将会有人要怨气拒绝他们。 Jangan kamu berharap kamu membawa berita dan orang berterima kasih kepada kamu, bahkan kamu diusir. 不要希望说，当你传递信息的时候，有很多人能够接纳，可是很多人又会把他们赶出去。 Dan Yesus katakan, enggak apa-apa. 耶稣告诉他们，这个是没关系的， Itu melatih ketegasan dalam menyikapi penolakan. 这个要操练他们有一个坚定的心，让他们面对被拒绝的时候能够有防备。 Saudara, Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang sulit ketika mereka membawa kabar baik 耶 itu. 稣知道他们将必面对一个不简单的事情，当他们要成为一个使者。 Dan bagaimana kita tahu ke-12 para murid ketika Petrus diutus untuk pergi, Yakobus pergi, Simon pergi, Yohanes pergi, akhir hidup mereka 11 dari 12 murid mati syahid.
彼得、雅各他们被差遣的时候，他们面对了如何等的事情，知道12个门徒、11个门徒已经信道了。 Dan Paulus katakan ketika dia menjadi seorang pembawa berita, 保罗告诉我们说，当他成为一个使者， bagaimana dia ditolak di sana sini. 他到处被人怨弃，被人拒绝， Bahkan tidak hanya ditolak tetapi dikejar-kejar untuk dibunuh. 不单单被拒绝，可是他也被追杀。 Bagaimana dia mengalami kesulitan, tidak ada makanan, tidak ada minum, dan nyaris mati di lautan, dipatuk oleh ular, berhadapan dengan 他 binatang 面 buas. 对很多的困难，没有吃的，没有喝的，甚至他差一点被蛇咬死。 Dan Yesus telah menyiapkan para murid untuk menjadi seorang yang teguh di dalam membawa berita itu. 耶稣已经预备他的门徒有一个坚定的心，当他们要成为一个使者。 Dan ketika kita melihat Yesus sendiri yang memberikan pesan kepada para murid untuk pergi itu, 当我们看到主耶稣嘱咐他的门徒要去的时候， ternyata Yesus pun adalah seorang yang mengalami penolakan. 其实主耶稣本身他也面对被拒绝的一个人。 Saudara, apa yang kita baca dalam Markus pasal yang ke-6 ini? 我们看了那个马可福音第6章所记载的， Ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali ke Nazaret, ke kampung halamannya. 这是主耶稣第2次来到他的故乡拿撒勒。 Saudara, ketika Yesus berkhotbah, menyampaikan berita, menyampaikan pesan kabar baik itu di bait Allah, 当主耶稣在会堂里传讲福音的时候， di tempat ibadah orang Yahudi itu, 在犹太人的会堂里面， saudara, dikatakan mereka takjub 这里告诉我们，他们都很诧异， akan pemberitaan Yesus itu. 因为主耶稣所传讲的道， Bahkan mereka juga heran dengan mujizat-mujizat yang mereka dengar, bagaimana Yesus melakukan mujizat itu. 他们感觉很神奇，主耶稣所做的一切的异能。 Tetapi kembali saudara, mereka kembali melihat Yesus dan mereka berkata, bukankah ini tukang kayu? 可是他们倒回来看，这不是一个木匠吗？ Bukankah ini anak Maria? 岂不是他是玛利亚的儿子？ Bukankah kita kenal saudara-saudaranya laki-laki, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? 岂不是他是雅各、约斯、犹大、西门的长兄吗？ Dan saudara perempuannya kita kenal semua. 他妹妹我们也认识他们， Bagaimana mungkin dia bisa seperti demikian? 哪有可能他能够做那么样的事情？ Saudara, pengenalan yang dalam karena bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak bisa membuka sudut pandang wawasan baru bahwa ada hal yang baru yang berbeda ketika Yesus berusia 30 tahun. 他们从小认识耶稣，可是不能够打开他们的眼界，看到现在主耶稣是怎么样的一个人。 Walaupun mereka takjub, 虽然他们感觉到很稀奇， walaupun mereka heran mendengar mujizat-mujizat Yesus, 虽然他们看到主耶稣所行的神迹，他感觉到很诧异， tetapi pengenalannya yang lama tetap menguasai mereka dan mereka tidak bisa menerima pengenalan yang baru, Yesus yang baru ini. 他们就以前认识的耶稣不能够打开他们心，让他们能够认识这一位新的耶稣。 Dan yang terjadi mereka kecewa sama Yesus. 到最后，他们感觉到失 Mereka 望了， menolak Yesus. 他们怨弃了耶稣。 Dan kalau kita lihat kehidupan Yesus sendiri, 如果我们看到主耶稣的生活， menarik saudara. 非常有趣。 Ternyata seumur hidupnya dia ditolak. 原来他一生中是被人所拒绝的。 Ketika Yesus pertama kali datang ke Nazaret di kampung halamannya, 当主耶稣第一次来到他的家乡拿撒勒的时候， dia membawa berita nubuat akan kitab Yesaya digenapi dalam dirinya. 他读了以赛亚预言在他身上的事， Saudara, dia mau dibunuh. 他要被追杀。 Tapi Yesus lolos dan tidak berhasil, mereka melemparkan dari atas tebing. 可是主耶稣能够逃过这一劫，能够离开他们。 Tapi Yesus datang lagi ke Nazaret. 可是主耶稣 Di 再一次 bacaan yang kedua ini, 来到拿撒勒，刚才我们读的， dia menyampaikan lagi berita, dia mengajarkan lagi kebenaran Tuhan. 他再一次把神的真理传讲出去。 Dan yang kedua dia ditolak lagi. 第二次他又被拒绝了。 Saudara, ketika kita melihat Yohanes 6 ayat 67,
当我们看约翰福音6章67节， Yesus meninggalkan Nazaret itu, Yesus mengajar dan banyak orang mengikuti dia. 耶稣离开拿撒勒，然后很多人跟随他。 Dan Yesus mulai mengajar dengan lebih dalam dan menyatakan siapa dirinya. 耶稣更深的教导，告诉他们他是谁。 Dan dalam Yohanes 6 itu, 在约翰福音第6章， Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang dari surga. 耶稣告诉他们他是天上来的粮。 Yesus menyamakan dirinya dengan mana di padang gurun yang memberikan kehidupan. 耶稣告诉他们他是旷野的玛拿，能够给他们生命的。 Ketika Yesus menyampaikan dan mengajarkan kebenaran itu, 当主耶稣把这个真理告诉他们的时候， orang banyak tidak bisa menerimanya. 众人不能够接受。 Injil Yohanes mencatat berbondong-bondong begitu banyak murid Yesus menolak dia, meninggalkan dia. 约翰福音记载说，有很多人他的门徒离开他了。 Yesus tidak dimengerti oleh orang-orang yang dilayaninya. 他所服侍的人，没有人能够理解耶稣。 Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang disampaikan kebenaran firman 耶稣 Tuhan. 把真理告诉他们，他们却抛弃了耶稣。 Maka ketika tinggal murid-murid dan di saat-saat terakhir Yesus akan disalibkan. 只剩下一些的门徒，当耶稣要被钉十字架的时候， Yesus berkata, 耶稣说 jangan kamu heran kalau engkau juga ditolak. 你不要感觉到奇怪，因为你也会被拒绝。 Jangan heran kalau engkau juga dibenci. 你不要奇怪，因为你被人家怨恶。 Karena aku telah terlebih dahulu dibenci dan ditolak. 因为首先他们已经拒绝我，已经怨弃我。 Karena engkau bukan berasal dari dunia, tetapi engkau berasal dari kerajaan Allah. 因为你不是从世界来的，你是从上天来的。 Kerajaan Allah dengan kerajaan dunia nilai-nilainya berbeda. 上帝的国跟世界的国的价值观是不一样的。 Saudara, sampai terakhir ketika Pontius Pilatus menawarkan kepada orang banyak, siapakah yang akan aku bebaskan? Yesuskah atau penjahat ini? Dan mereka semua menolak Yesus. 到最后，当比拉多让他们有个选择，要释放巴拿巴还是耶稣呢？他们还是拒绝了耶稣。 Mereka teriak, salibkan dia. 他们喊着说：“钉他十字架。” Mulai Yesus datang ke dalam dunia, 从耶稣 sampai Yesus mati disalibkan. 从耶稣开始来到世界上，然后他死在十字架上。 Seluruh hidupnya penuh dengan penolakan. 他一生中充满了人的怨气与拒绝。 Tetapi kembali kita melihat sebuah keteguhan hati seorang pembawa pesan kebenaran 可是 Tuhan. 我们看到了一个使者坚定的心。 Saudara, menarik, Yesus tidak pernah dipusingkan dengan bagaimana respon orang banyak. 耶稣从来没有在意众人的看法， Yesus tidak mencari kesukaan mereka. 耶稣没有去寻找别人自己的好处。 Yesus tidak berpikir engkau akan menerima aku atau tidak. 耶稣不在意他们要不要接纳他， Tetapi yang Yesus lihat dan bawa adalah kebenaran itu. 耶稣所在意的，他所传递的真理。 Maka dia sampaikan kepada para muridnya, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. 他跟门徒说：“如果有人要跟从我，他必须要舍己，背起十字架来跟从我。” Saudara, Yesus mengajarkan kebenaran dengan sebuah resiko bahwa mereka akan meninggalkan Yesus. Enggak apa buat Yesus. 耶稣把真理传出去，他有一个一定会被人拒绝，可是他不在意。 Ketika Yesus sedang berdoa setelah melayani seharian penuh, 当一整天服侍完了，他祷告。 pagi-pagi subuh orang banyak mencari dia melalui Simon Petrus. 一大早有很多人记着西门来找他。 Siapa orang banyak ini? 众人是谁呢？ Mereka adalah orang-orang sakit, mereka adalah orang-orang yang gak sempat telayani oleh Yesus satu hari sebelumnya. 他们是一些生病的人，是之前、昨天主耶稣还来不及服侍他们的人。 Tapi apa yang Yesus katakan? 可是主耶稣说什么呢？ Mari kita pergi ke kota lain 让我们去别的地方去吧， untuk pergi memberitakan Injil. 去传福音， Karena untuk itulah aku dipanggil. 因为他为此而来。 Saudara, bukan artinya Yesus tidak menyembuhkan, Yesus tidak peduli dengan mereka. Tapi Yesus tahu prioritas. 并不是主耶稣不理会他们，可是主耶稣知道哪一个是优先，
必须做的。 Dia bukan datang untuk membuat mujizat semata, bukan itu prioritasnya. 主耶稣来到世界上，不单单要行圣迹，那不是他优先必须做的。 Tapi dia datang untuk menjadi juru selamat dan dia harus menyampaikan berita Injil itu. 他要来成为救主，要把福音真理传出去。 Saudara, inilah keteguhan Yesus, seorang pembawa pesan berita Injil. 这主耶稣是一个福音的使者，有一个坚定的心。 Dan dia bangun itu terhadap para muridnya yang masih mengikuti dia. 他建立这个坚定在那些门徒跟随他门徒的身上。 Saudara, mengapa perlu keteguhan hati dan jiwa seorang pembawa berita? 为什么一个使者必须要有一个坚定的心呢？ Saya sudah katakan memang itu dibutuhkan karena medannya tidak mudah. 我说了，因为那个工作是不简单的工作， Tetapi ada satu esensi yang penting sekali. 可是有一个很重要的一个含义。 Maka Yesus tetap memprioritaskan membawa berita itu. 所以主耶稣优先要把那个福音、那个真理传出去。 Walaupun itu sulit, dia siapkan para muridnya untuk menjadi pembawa pesan itu. 虽然非常困难，可是他已经预备好门徒们要把这个信息带给别人。 Saudara, karena berita itu, firman Tuhan itu, itulah yang merupakan kebenaran dan inti untuk membangun relasi manusia dengan Tuhan. 因为那个真理是非常重要，能够建立我们跟上帝的关系。 Mendengar firman itu, 听从上帝的话， itu sangat penting di dalam kehidupan umat Tuhan. 是一个在神的百姓的生活中扮演一个很重要的角色。 Saudara, ketika umat Israel itu dipimpin keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. 当以色列人从为奴之地从埃及出来的时候， Dan Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. 神就把他的律法给他的百姓。 Dan di dalam Keluaran 19 ayat 5, 出埃及记19章第5节， Tuhan berkata melalui Musa, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. 出埃及记19章第5节这样说：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民。 Mengapa Tuhan ingin walaupun sulit, susah membawa pesan itu, engkau harus teguh? 为什么虽然很困难的传递信息，可是主耶稣说你们要坚定？ Karena pesan yang kamu bawa, mendengar firman itu utama di hadapan Tuhan. 因为在神的面前听从神的命令是主要的事。 Mendengar firman adalah ketentuan dalam ikatan perjanjian covenant dengan Tuhan. 听从神的话是一种以神立约的条件。 Jadi salah satu ikatan yang mengikat perjanjian kita dengan Tuhan adalah mendengar firman. 就是跟我们以神立约的条件，就是听从神的话。 Mendengar firman adalah komponen vital relasi dengan Allah. 听神的话是一个我们跟上帝关系很重要的一个部分。 Saudara, di dalam Yeremia pasal 7 ayat 22 dan 23. 在耶利米书7章22、23节， Kita baca sama-sama, saudara. 我们一起来念。 1, 2, 3. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. 22节，因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事，我并没有提说，也没有吩咐他们。22节
23节，我只吩咐他们一件说：你们当听从我的话，我就做你们的上帝，你们也做我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。 Saudara sekali lagi mendengar firman. 再次听从神的话， Dengarkanlah suaraku. 要听从我的声音。 Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. 我只吩咐他们一件事，说：你们当听从我的话，我就做你们的上帝，你们也做我的子民。 Dengarkanlah suaraku. 你要听我一切的道， Mendengar firman. 听上帝的话。 Saudara, itu yang dipesankan oleh Nabi Yeremia. 这是耶利米先知所嘱咐我们的。 Bahwa kalau kita ingin menjadikan Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah umatnya, maka dengarkanlah firman. 如果我们要上帝成为我们的上帝，我们要成为他的子民，我们必须要听从神的话。 Saudara, mendengar firman, mendengar Tuhan lebih memperkenan Tuhan dan lebih baik daripada seluruh tindakan aktivitas religius kita. 听从的神的话是一个很重要，胜过一切宗教的活动。 Saudara perhatikan, 我们注意， mendengar Tuhan lebih memperkenan Tuhan daripada segala kegiatan keagamaan kita. 听从的神的话更让神喜悦我们，胜过我们宗教一切的活动。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena kita bisa salah. 因为我们有可能犯罪。 Kalau saudara tidak mendengar firman, 如果你没有听从神的话， saudara beribadah. Saudara beribadah. 你来崇拜， Saudara mungkin bisa beribadah dengan cara yang salah. 可能你崇拜的方式是不对的。 Ketika saudara tidak mendengar firman, 当你听神的话， saudara sibuk melayani. 你不听神的话，你忙忙碌碌的服侍， Mungkin saudara melayani dengan salah dan tidak memperkenan 可 Tuhan. 能你的服侍不讨主的喜悦，你的服侍是错的。 Saudara memberikan persembahan. 你奉献， Saudara pikir saudara berkenan kepada Tuhan. 你以为你已经讨主的喜悦， Tetapi ketika saudara tidak mendengar firman, 可是当你不听从神的话的时候， saudara tidak tahu persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu persembahan yang seperti apa. 你不知道怎么样的奉献是讨主喜悦的奉献。 Saudara, ini yang terjadi dengan Saul. Terjadi dengan Saul. 这就是发生在扫罗的身上。 Saul, saudara, Nabi Samuel, Tuhan berpesan melalui Nabi Samuel, musnahkan bangsa Amalek itu, jangan ambil satupun barangnya, hapuskan semua. 接着撒母耳先知告诉扫罗说：“你要灭绝亚玛力人，不可以拿他们其中的一个东西，都不可以拿。” Saul tidak mendengarkan apa yang diperintahkan 可是 Tuhan. 扫罗没有听神的吩咐， Dia berpikir dengan dia menyisakan, dia mengambil domba-domba, kambing-kambing yang gemuk, lalu dia persembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan. 他以为他把这些羊、牛羊肥肥的、很好的分别出来献给神，神一定会喜悦的。 Tuhan gak berkenan dengan persembahan Saul. 神不悦纳他的奉献。 Tuhan berkata melalui Samuel, 神借着撒母耳对他说 apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan?：“ 你以为神喜欢你一切的燔祭？ Saudara perhatikan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. 你以为神喜欢你的燔祭胜过你听从神的话吗？” Hari itu juga Saul ditolak jadi raja. 当天扫罗马上被弃绝，成为一个国王。 Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 其实听命胜过燔祭， Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 听从神的命胜过一切牛羊的燔祭。 Saudara merenungkan bagian ini. 当我们思想这一段上帝的话， Saudara, gereja mau mengajak kita mendengarkan firman. 教会要邀请我们一起来听从神的话。 Saudara, mulai tahun ini 从今年开始， kita mulai bergerak mendengarkan firman secara terstruktur. 我们开始用有很纪律的方式，很有规律的方式来学习神的话。 Saudara, gereja menyiapkan kurikulum melalui kurikulum Abel.
教会已经预备了一个课程。 Saudara, gereja mengajak kita belajar melalui materi-materi yang ada, modul-modul yang ada. 教会已经预备了一些课程，让我们一起来学习。 Saudara, ada materi Abraham. 有亚伯拉罕的课程， Ini pelajaran dasar menjadi murid Kristus. 就是一个成为基督门徒的一个初级的一个课程。 Materi lanjutannya materi Barnabas, pelajaran lanjutan menjadi murid Kristus. 然后接下来就是巴拿巴的课程， Materi Lewi, pelajaran menjadi pelayan umat Tuhan. 然后利未的课程就是成为一个服侍神的人。 Saudara, kita tidak bisa stop hanya menjadi murid Kristus tanpa menjadi pelayan umat Tuhan. 我们不能够停止只在成为基督的门徒，而且没有服侍， Harus ada pertumbuhan. 必须要有成长。 Maka kita masuk yang lebih jauh dengan materi Lewi ini. 所以我们继续更深的一个课程，就是利未的课程。 Dan saudara tidak stop hanya menjadi pelayan Tuhan, tetapi saudara juga harus naik kelas lagi menjadi pemimpin umat Tuhan. 不单单我们成为一个服侍神的时候，我们要升级成为一个领袖， Dan ini ada di materi Ezra. 就是在以斯拉的课程里面。 Saudara, gereja mau mengajak umatnya untuk mendengar firman. 教会要邀请会友们一起来听从主的话。 Kami sudah berjalan belajar mendengar firman melalui kelompok guru sekolah minggu, kelompok komisi wanita, kelompok komisi usia indah, kelompok majelis dengan bahan materi yang dasar Abraham ini. 我们已经开始进行了从主日学老师，然后姐妹团契、家庭团契，然后长智的小组里面开始初期的课程，就是亚伯拉罕的课程。 Dan kami mau mengajak jemaat yang ada di kebaktian juga. 我们也要邀请在参加崇拜会的会友， Mari kita mendengar firman. 让我们一起来听从神的话。 Saudara, saya ingat ketika saya remaja pemuda di tempat ini. 我记得当我在这边教会的青少年的时候， Teman-teman yang seangkatan saya pasti tahu. 跟我同一个时代的朋友可能会知道， Sekolah minggu itu pada waktu dulu saudara bukan hanya anak-anak. 以前主日学并不是儿童主日学罢了。 Gereja ini punya histori sekolah minggu yang baik. 这个教会有一个很好主日学的历史， Remaja, pemuda, bahkan dewasa. 少年、青年、成年的主日学有。 Saya masih ingat ketika saya SMA, 我记得 saya 当我 kuliah. 高中我读大学的时候， Kami selesai daripada kebaktian, kami buka kelas. Gereja buka kelas dan kami masuk ke kelas-kelas untuk mendengar firman. 当崇拜会结束，我们就分班在主日学里面上课。 Saudara, kami ingin 我们很渴慕 jemaat belajar firman. 会有学习神的话， Kami akan buka kelas-kelas. 我们要开始举办课。 Selesai kebaktian, kita akan belajar duduk bersama. 崇拜会结束，我们一起大家来学习神的话。 Saudara, selesai kebaktian nanti ada rekan bidang pembinaan akan mencatat kalau Bapak Ibu yang ingin ikut belajar. 然后等一下，如果崇拜会结束了以后呢，我们的陪才斋见有一些人会帮忙来登记谁要来参加。 Dan kita akan atur untuk bagaimana kita belajar bersama mendengar firman 我 itu. 们会安排我们如何一起来学习神的话。 Melalui materi dasar Abraham ini. 我们从初期的课本，就是亚伯拉罕的课程开始。 Saya tahu ini tugas yang tidak mudah. 我知道这是一个不简单的任务， Perlu keteguhan seorang pembawa berita. Gereja ini perlu teguh hati untuk terus berjalan. 我们必须是要有一个坚定的心、坚定的使者。 Dan kita akan terus berjalan. 我们要继续的上 Walaupun 前进 tidak，mudah. 虽然不简单。 Saudara, yang kedua, 第二， mendengar firman. 听从神的话。 Gereja akan mengajak saudara membaca buku. 教会要邀请我们大家一起来读书、看书。 The Good and Beautiful God. 中文的名称就是上帝的美丽。 Ini juga salah satu cara mendengar firman.
这也是其中的一个办法，听从神的话。 Nanti selesai kebaktian ada Ibu Emil, bidang pembinaan, yang juga udah menyiapkan bukunya. Silakan saudara beli dan kita baca bersama-sama. 等一下 Seperti 有 tahun 长 lalu. 志他预备了那一本书，我们可以买，我们一起来读。 Dan keunikan daripada buku ini adalah setiap bab dia menyiapkan latihan rohani menjadi murid Kristus. 这本书的一个特点就是每一章它有操练我们如何成为基督的门徒， Saudara bisa mempraktekkan akan hal itu. 然后我们可以把它实施出来。 Jadi saudara, minggu ini kita baca bab yang pertama. 比如说这个礼拜我们读第一章， Minggu depan kita bersama-sama melatih bab pertama itu. 然后下个礼拜我们一起来试习把它实施， Sambil kita membaca bab kedua di minggu kedua itu. 然后我们也第二个礼拜也读第二章。 Saudara, kami ingin mengajak saudara mendengar firman dan bertumbuh melalui kebenaran firman. 我们希望我们大家能够听从神的话，在神的真道里面能够成长。 Saudara, ini buku yang baik untuk membangun formasi spiritual kita. 我觉得这本书非常的好，能够建立我们的属灵的生活。 Harganya 72.000. 它价钱是72000， Kalau saya nggak salah ingat saudara ya. 如果不错的话，没有错的话哈，72000。 Saya bukan jualan buku dan dapat komisi dari penerbitnya. 我不是卖书来赚钱的， Saya berharap ini boleh membangun kita 我 semua. 希望这能够一起来建造我们的灵命。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan melalui keteguhan seorang pembawa berita. 主啊，借助一个使者的坚定的心， Dua hal yang kami diingatkan. 要提醒我们两件事： Sulit iya, 困难是的， tidak mudah iya, 不简单是的， perlu perjuangan iya. 需要奋斗是的。 Ketika kami membawa berita firman itu. 当我们要成为一个福音的使者， Tolong gereja ini ya Tuhan. 求你帮助你的教会， Untuk tetap kuat. 让我们仍然能够有力量， Untuk menjadi pembawa berita firman itu. 成为一个福音真理的使者。 Dan yang kedua kami belajar. 第二，我们学习到的， Betapa pentingnya mendengar firman itu. 听从神的话是如何的， Yang merupakan pusat inti relasi kami dengan 是 Tuhan. 我们与神关系的一个中心点。 Tolong kami semua ya Tuhan. 主啊，求帮助我们每一位。 Amin. Amin.
Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. 会众请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代先知和将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk, kita akan masuki 请 doa 坐下 syafaat.。我们请牧师来带领带祷。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur dalam hidup kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami boleh masih diberi kesempatan menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan gereja kami. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami dengan segala macam persoalannya yang tidak ada habis-habisnya. Berkatilah akan bangsa negara kami pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan kami akan menyongsong pemilihan kepala daerah. Tuhan juga berkati. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, gereja kami boleh terus bertumbuh, mengemban pesan menjadi gereja yang pergi memberitakan Injil dan memuridkan. Tuhan, kami juga akan memulai buat jemaat umum, kelompok kecil, mendengar firman, belajar firman Tuhan dengan materi yang pertama Abraham. Tuhan, tolong bantu kami. Kami tahu tidak mudah, baik untuk gereja yang akan mengajar maupun jemaat yang akan belajar. Tuhan, tolong kami untuk kami semua bisa belajar dan maju selangkah di dalam kami membangun hidup iman kami. Kami menyerahkan jemaat kami dengan segala pergumulannya. Pergumulan akan pekerjaan dan bisnis, pergumulan akan relasi suami istri, orang tua anak, keluarga besar, mertua menantu, serta juga akan pergumulan jemaat kami akan masa depannya, akan teman hidupnya, dan kerinduan akan anak. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat kami yang lemah tubuh dan sakit, dan juga yang sudah memasuki usia indah. Kuatkan kami semua Tuhan, sertai kami dan berkati kami. Tuhan, akhirnya kami serahkan akan masa depan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Kita akan masuki ke dalam liturgi persembahan. 我们进入奉献仪式。 Nats untuk mendasari persembahan kita pada pagi hari ini dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 今天的奉献经文，历代志上29章17上半节。我的神啊，我知道你察验人心，喜悦正直。我以正直的心乐意献上这一切物。 Kita rangkai dengan pujian, tak hentinya ku puji Dia. 我们一起来唱，他使我欢乐歌不停。 Hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. 是对光景为而已我还，满心痛苦与愁烦，救主离我心间扶我选，有让情意满心间。耶稣，耶稣，耶稣，最甘美之名，为我可解寻灵，使我欢乐更不停。 Tak lama lagi akan datang, aku kan menyambutnya, dan ku kan dijemput ke surga, bertata selama-lamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hatiku puji Dia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang bisa kami berikan di kebaktian pada pagi hari ini. Engkau berkenan kepada hati yang tulus, hati yang ikhlas memberikan persembahan ini. Kami memberikannya dengan sepenuh dengan sukacita karena ini adalah sebuah ekspresi daripada rasa syukur kami kepada Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan di tempat di gerejamu dan bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Berikan hikmat bijaksana kepada tangan-tangan yang mengelola ini sehingga persembahan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Kita akan masuki ke perjamuan kudus. Bapak Ibu silakan duduk. 请坐下。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dan berkat. Dan
masuk ke dalam pengutusan kita, naikkan pujian, Ku tetap setia. 进入差派仪式，我们一起来唱《Ku Tetap Setia》。 Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. dan selamanya. 要将你们的心仰望上帝，我们将我们的信仰望上帝，当成为基督的见证，感谢上帝，赞美上帝。从今世直到永远。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Haleluya.
Bapak Ibu silakan duduk sebelum saat teduh. Saudaraku, di bawah sudah standby rekan kita Emil. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu boleh mencatatkan nama saudara di bawah jikalau Bapak Ibu ingin belajar bersama. Lalu yang kedua, di bawah lantai 2 juga udah disiapkan beberapa buku. Mari kita belajar bersama dengan membaca buku itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saat teduh.